Tajwid kita seperti biasa pada hari ini kita nak kongsikan menyambung pengajian kita semalam, iaitu berkenaan, masih lagi berkenaan dengan sifat huruf. Hari ini kita nak bincang tentang huraian sifat lazimah huruf hijaiyah, iaitu yang pertama jahar versus ataupun jahar sifat lawan dia hamas. Iaitulah makna jahar pada bahasa ialah nyaring, dan pada istilah ialah nafas yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Jadi itu huruf-huruf jahar ialah ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, ra, hamzah, dhai, ya, ghain, dad, ja, jim, dal, ta, lam, ba antaranya. Antaranya contoh pada ayat yang ke-102 ataupun ayat yang 103, lau taufuluna. Jadi itulah antara sifat huruf ataupun sifat fokusnya ialah sifat jahar. Dan kita akan sentuh secara spesifik Ustaz apabila kita menyebut ataupun kita berbincang tentang huruf-huruf satu demi satu Ustaz. Demi satu. InsyaAllah itu adalah berkongsi lagi Ustaz tentang ilmu tajwid. Kita nak menyambung pengajian kita semalam tentang sifat huruf. Jika semalam kita berkongsi tentang jahar, hari ini kita nak tengok tentang hamas pula. Hamas ataupun al-hamsu pada bahasa ialah sembunyi, dan pada istilahnya ialah nafas yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya berpegang kepada makhrajnya. Huruf-huruf hamas ialah fahathahu syakhsun sakat, fahathahu syakhsun sakat huruf dia. Dan contoh-contoh dalam muka surat yang kita baca pada hari ini antaranya ialah wastaghfirillah, kemudian yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah, dan juga wa man yaksib ithman. Maksudnya ketiga-tiga ayat contoh kita pada hari ini semua berkait ataupun terdapat huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas ini, itulah fahathahu syakhsun sakat. Itu dia punya sambungan lah. Kalau satu-satu fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, dan juga sin, kaf, ta. Jadi bila kita sebut huruf-huruf ini dia terlepas nafas kita, kan? Fahathahu syakhsun sakat, wastaghfirillah, contoh kan. Jadi kita akan sentuh lebih mendalam lagi Ustaz. Dengan setiap huruf nanti kita akan kongsikan sifat-sifat dia, kita akan sentuh insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi. Belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan sifat-sifat huruf Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin kita. Kita hari ini belajar sifat huruf yang ketiga, iaitu sifat syiddah. Syiddah lawan dia rakhawah. Tapi hari ini kita nak fokus pada apakah maksud syiddah. Kalau semalam kita belajar jahar dan hamas, ia berkaitan dengan nafas, nafas tersekat ataupun nafas tertahan. Hari ini kita belajar berkaitan dengan suara pula. Kena beza tu, nafas satu benda yang lain, itu jahar dan hamas. Hari ini syiddah dan rakhawah ia berkaitan dengan suara pula. Adapun syiddah yang kita nak belajar hari ini dari sudut bahasa, maksudnya kuat. Kita boleh gambar bahawa huruf yang bersifat dengan syiddah ni adalah huruf yang kuat. Apa maksud syiddah dari sudut istilah tajwidnya? Ialah suara yang tertahan. Bukan nafas ya, ini suara pula. Kalau semalam berkenaan dengan nafas, hari ini suara. Syiddah suara yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuatnya huruf tersebut pada makhrajnya. Huruf syiddah ada berapa? Tuan-tuan puan-puan sekalian, huruf syiddah ada berapa tu? 8. Yang terhimpun dalam rangkaian kata ajid, qatin, bakat. Ajid, alif, hamzah, jim, dal, qatin, qaf dan ta, dan juga bakat, ba, kaf dan ta. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf syiddah.
yang terhimpun dalam rangkaian kata ajid qatin bakat. Cuba sebut sikit kat rumah tu, ajid qatin bakat. Kita buat contoh satulah supaya kita lebih nampak mudah apa yang maksud suara tertahan tu. Tengok pada fasawfa nu'tihi ajran azima, ayat pertama yang kita baca pada hari ini, la khaira fi katsirin, di hujung tu. Hujung ayat 114, fasawfa nu'tihi ajran azima. Cuba lihat hamzah yang mati tu, fasawfa nu'tihi. Hamzah tu adalah huruf syiddah. Apa maksud syiddah? Suara tertahan. Tertahan mana? Tertahan pada makhraj huruf tersebut. Kalau hamzah, tertahan pada makhraj hamzah lah. Hamzah di mana? Di pangkal leher kita. A, I, U, A. Dia tertahan. Suara kita bila menyebut hamzah tu dia tertahan. Tengok contoh ayat. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'tihi suara kita kan tersekat. Kalau kita buat fasawfa nu'ti, tu salah lah. Mana kita tak sekatkan suara kita pada hamzah. Ada yang baca fasawfa nu'ti, ada pula fanu. Sepatutnya fanu. Matikan suara tu sebab suara tu tertahan. Kenapa tertahan? Dia adalah sifat yang syiddah. Tak tahu sebut nama syiddah pun tak apa, tak ada masalah, tapi baca tu betul. Maknanya bila hamzah suara tu kena tertahan. Bila tahan pun maksud suara tu kita dengar berhenti. Tak boleh nuti, tu tak berhenti. Tu saya bagi contoh yang berbaris. Kalau dia contoh tu contoh yang mati, nuti kan, hamzah mati. Kalau hamzah tu berbaris pun sama juga. Contoh kita baca banyak ayat, ya ayyuha. Cuma perasan selepas kita panjang ya, nak ambil ayyuha tu kan suara kita tertahan dulu pada makhraj. Tapi itu berbaris pun dia tertahan. Kalau mati lebih terasa dia punya sifat tertahan tu. Okay, selama kita selamat beramal lah berkaitan dengan sifat syiddah. Lawan dia apa? Tentulah lawan dia rakhawah. Kalau syiddah suara tertahan, lawan dia mestilah suara terlepas. Satu esok pula insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz. Kita nak belajar sedikit pada kita nak hari ini kita nak belajar tentang sifat rakhawah pula, lawan kepada syiddah. Kita perhatikan di slide kita. Syiddah versus rakhawah. Apa rakhawah? Iaitu dari sudut bahasa lembut. Tak boleh faham lagi tu. Kena tengok istilah ilmu tajwid baru kita dah boleh faham rakhawah tu apa. Yang dikendaki dalam ilmu tajwid, istilah rakhawah ialah suara yang terlepas. Lawan bagi terlepas tertahanlah. Maka rakhawah suara yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya berpegang pada makhraj. Dia berpaut pada makhraj tu tak kuat, dia terlepas. Kalau semalan syiddah berpaut pada makhraj kuat kerana ditekan pada makhraj kan. Huruf hamzah umpamanya, huruf jim umpamanya, huruf ta umpamanya, itu syiddah. Hari ini rakhawah, suara terlepas daripada makhraj ketika menyebutnya. Hurufnya ada banyak jugalah. Kalau kita nak hafalkan, ada baiknya kalau kita hafal yang syiddah pun okey dah. Bila hafal yang syiddah, ajid qatim bakat, maka selain daripada ajid qatim bakat itu adalah huruf rakhawah. Kecuali ada beberapa huruf disebut sebagai tawassut, huruf lin umma. Itu kemudian. Baik, rakhawah ni maksudnya suara kita terlepas daripada makhraj. Kita ambil contoh ayat 122 yang kita baca tadi, ayat pertama yang kita baca pada hari ini, muka surat ke-98. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita ambil contoh huruf ha. Orang Melayu kata ha pedas kan. Huruf ha di mana di tengah halqum. Huruf ha ni antara sifatnya adalah sifat rakhawah yang kita belajar hari ini. Macam mana nak pastikan betul bila kita menyebut huruf ha? Huruf ha bila kita sebut mestilah sifat rakhawah ada. Apa sifat rakhawah? Suara yang terlepas daripada makhraj. Contoh ha, mintah. Dengar tak suara tu dilepaskan. Ha tadi bukan mintah, bukan minta, mintahti. Tah, huruf ha itu daripada makhraj ni dia keluar suara ha, berjalan suara je. Dia tak mati macam hamzah kan. Ta'ti yu'minu, tapi ha min tahtihal anhar.
Termasuk dah huruf ha yang simpul selepas itu. Min tahtihal anha, anha, ha, bukan tahtihal an'a, bukan an'a, anha, itu berbaris. Kalau mati dia lebih lagi dari sifatnya. Contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, baca dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita baca 17 kali sekurang-kurangnya. Pada ayat ihdina, huruf ha mati kan, mesti suara ha itu dilepaskan daripada makhraj. Dengar suara, bila sebut suara nak cek betul tak betul melalui pendengaran. Kalau buat ihdinas siratal mustaqim, ada enggak baca macam tu? Baca gitu. Ihdinas siratal, tak boleh macam tu. Ihdinas mesti keluar. Lepaskan suara ha, dengar suara tu berjalan keluar. Dan sifat tu sifat lemah. Sebab tu kita kata pautannya lemah pada makhraj. Maka bila lemah, bukan masuk bila kata lemah kita kena lemahkan dia, bukan. Bila masuk lemah, jangan kita lemahkan bunyinya, menjelaskan bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ihdina, dengan ihdina, kita tahankan bunyinya. Itu sifat rakhawah. Kita tak boleh buat contoh semualah. Kalau ambil contoh semua satu persatu huruf rakhawah, maka tak habis rancangan kita hari ini. Kita nak, misi utama kita ialah nak tadabbur, tapi kita selitkan sedikit insya-Allah. Mungkin pada rancangan-rancangan lain kita boleh telitikan lagi hukum tajwid insya-Allah. Ustaz. Baik, kita nak kongsi juga pada hari ini tentang ilmu tajwid kita. Kita nak menyambung lagi pengajian tentang tajwid, dan hari ini kita masih lagi berada dalam sifat-sifat huruf. Kita telah berkongsi sebelum ini sifat hamas, sifat jahar, dan hari ini kita akan kongsikan sambungan daripada ilmu tajwid kita, iaitulah kita nak kongsi tentang sifat ar-rakhawah ataupun asyiddah. Dan hari ini tentang ilmu tajwid kita nak menyambung lagi pengajian tentang tajwid, dan hari ini kita masih lagi berada dalam sifat-sifat huruf. Kita telah berkongsi sebelum ini sifat hamas, sifat jahar, dan hari ini kita akan kongsikan sambungan daripada ilmu tajwid kita, iaitulah kita nak kongsi tentang sifat ar-rakhawah ataupun asyiddah dan juga ataupun ar-rakhawah, yang mana penting untuk kita ketahui sifat huruf ini untuk kita sama-sama praktikkan dalam bacaan kita. Jadi mari kita sama-sama saksikan iaitulah sifat syiddah dan juga rakhawah telah kita bincangkan. Hari ini di antara tengah-tengah tu dia ada satu sifat atas tawassut dipanggil, iaitu dalam segi bahasa sifat pertengahan, dari segi istilah dia iaitulah suara pertengahan antara syiddah dan juga rakhawah semasa menyebut hurufnya, kan, iaitulah hurufnya lan umir ataupun lin umar, boleh juga huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan juga huruf ra. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-128 pada kalimah au a'rid anhum, kan, maksudnya huruf ain kat situ dia ada tengah-tengah antara syiddah dan juga rakhawah. Ain a'ma ataupun au i'radan ataupun au a'rid anhum. Jadi kita akan perhatikan nanti insya-Allah khusus untuk setiap huruf ini yang berkait dengan sifat tawassut ini insya-Allah taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita terima kasih ucapkan pada Ustaz berbincang tentang sahabat Al-Quran semuanya pada hari ini, iaitulah kita nak ulang kaji balik dua sifat yang telah kita belajar sebelum ini, iaitulah kita nak tengok ataupun kita ulang kaji sekali lagi sifat jahar dan juga al-hamsu ataupun hamas, iaitulah jahar nafas tertahan di makhrajnya dan juga hamas nafas terlepas ketika di makhrajnya. Contohnya pada ayat basyiril munafiqina bi anna lahum, itu contoh ayatnya, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima, iaitu di hamas, dan juga jika di jahar iaitulah min dunil mu'minin, pada kalimah ataupun pada ayat min dunil mu'minin, maksudnya huruf-huruf yang terlibat dekat situ
Kedua-dua huruf ini kalau huruf jahar ada huruf ain, ada huruf dha, ada waw, ada zai, ada nun, ada qaf, banyak huruf-huruf dia. Ataupun kalau dalam huruf hamas fahathahu syakhsun sakat, itu key dia, fahathahu syakhsun sakat. Jadi kita nak sebut kat sini jahar, nafas kita tertahan bila sebut huruf tu. Kalau hamas, nafas kita terlepas ketika kita menyebut makhrajnya ataupun menyebut hurufnya. Dan nanti kita akan kongsilah terlebih lanjut lagi satu persatu huruf-huruf yang melibatkan kedua-dua sifat huruf ini, insya-Allah. Safas. Baik, terima kasih ucapkan. Berkenaan dengan tajwid, kita dah belajar sifat huruf. Kita sekarang sedang belajar sifat lazimah. Saya ulang, sifat lazimah ni ialah sifat yang mesti ada pada huruf tersebut. Macam mana keadaan dia sekalipun. Berbaris ke, dia mati ke, dia duduk sebelah orang ni ke, dia duduk sebelah orang ini, huruf tersebut pasti ada sifat tu. Dan kita dah belajar sifat lazimah terbagi pada dua, iaitu ada sifat yang berlawanan, 10 sifat berlawanan. Lagi baki 7 itu sifat tunggal. Sekarang kita fokus sifat berlawanan. Kita dah belajar 4 sifat berlawanan. Pertama kita belajar apa? Jahar lawannya hamas. Suara iaitu nafas tertahan lawannya nafas terlepas. Yang kedua kita dah belajar syiddah lawan dia rakhawah. 4 sifat tu kita dah belajar. Dan hari ini kita nak ulang kaji 4 sifat yang dah belajar. Supaya kita tak nak kita dah pergi jauh, kita tak berapa nak faham lagi apa yang kita belajar. So kita nak ulang kaji hari ini syiddah dan rakhawah. Semalam kita dah ulang kaji jahar dan hamas, ia berkaitan dengan nafas. Nafas tertahan ke menyebut ataupun nafas terlepas. Tak lari dah pada bila sebut huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, tak lari daripada tu. Hari ini berkaitan dengan suara pula. Syiddah dan rakhawah. Sebagaimana kita dah belajar, syiddah adalah suara tertahan di makhrajnya. Suara tertahan di makhrajnya. Hurufnya ada 8 huruf yang terhimpun dalam rangkai kata ajid qatim bakat. Mana ginilah, Ustaz, saya macam mana saya nak hafal ajid qatim bakat tu huruf-huruf syiddah? Tak hafal tak apa. Tapi bila kita datangkan satu huruf, dia tak boleh lari daripada sama ada suara suara itu tertahan bila sebut ataupun terlepas. Mesti antara satu. Contoh, kita bawa lah satu huruf. Okey, bawa satu huruf. Huruf di hadapan kita. Ambil huruf pertama hamzah, a, i, u. Kita nak lebih rasakan, kita matikan huruf itu. A. Rasanya hamzah tu suara tu jenis terlepas ke ataupun tertahan, Ustaz Fazil? Tertahan. Tertahan kan? Kita sebut macam nak nak termuntah pula, tercekik. Bukan termuntah tu terlepas. Maknanya tak hafal pun tak apa. Mungkin nak hafal tak sempat, tak apa, tak hafal. Tapi kita boleh aplikasikan. Sampai huruf hamzah je, tak adalah kita baca la yu mi la yu e. Kan kita kata suara mesti tertahan. La yu mi yu, mesti putus suara kat situ dekat makhraj tu. So hari ini kita nak ulang kaji syiddah dan rakhawah ini. Syiddah suara tertahan, maknanya suara itu tertahan pada makhraj ketika menyebutnya. Lawan dia rakhawah. Rakhawah ni suara terlepas. Macam kita baca alhamdu al-ha, tengok ha tadi. Ha tu jenis tertahan ke terlepas, Afas? Bila kita baca terlepas kan, tapi ramai yang baca alhamdulillah, dia tak lepas betul-betul suara kan. Maknanya huruf ha ni jenisnya terlepas suara. Alham itu berbaris. Kalau mati lagi jelas lah dia punya lepasnya. Ahmad min ba'dismuhu Ahmad, mesti Ahmad, lepaskan huruf ha. Itu yang kita belajar sifat hari ini. Dan di antara syiddah dan rakhawah, suara tertahan dengan suara terlepas ini, dia ada satu lagi sifat yang duduk di tengah-tengah pula. Itu yang dipanggil sifat tawassut. Betul. Ya. Maksud dia suara dia pertengahan antara tertahan dan terlepas. Tak tertahan dan tak terlepas sangat. Itu akan kita bicarakan pada episod yang akan datang. Masya-Allah. Itu ada. Pastikan juga kita nak sentiasa ulang kaji ilmu tajwid kita. Barangkali lama kita dah belajar lupa. Jadi hari ini kita nak sentuh kembali. Kita nak tengok kembali tajwid kita, iaitulah tentang praktikal ataupun ulang kaji kita pelajaran sebelum ini
iaitulah 4 sifat lazimah, dan kita nak fokus pada hari ini iaitulah tawassut, iaitu suara pertengahan di antara syiddah, yakni suara tertahan, dan rakhawah, suara terlepas. Maksudnya suara pertengahan di antara kita lepas suara kita, tertahan suara kita, terlepas suara kita, dia duduk tengah-tengah. Apa huruf yang terlibat? Itulah huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ra. Ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, ra. Ataupun orang panggil lin umar kan, ataupun tak kisahlah, yang penting 5 huruf itu. Contohnya kita boleh tengok pada ayat yang ke-149 dan 154. Contohnya ayat 149, au ta'fu ansu, au ta'fu ain tu kan. Orang tanya huruf ain di antara tertahan dengan terlepas. Dia tengah-tengah. Tak? Dan juga mungkin ayat yang ke-154, wa qulna lahum. Contoh dia. Jadi sifat tawassut ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, bolehlah praktikal ataupun boleh baca dengan guru-guru kita, sama ada secara berdepan, tapi sekarang agak susah sikit lah nak hadir di kelas tu, secara online insya-Allah. Ada peluang di online tu, ambil peluang tu. Dengan pengajian perkongsian tajwid kita. Semalam pun kita telah sentuh berkenaan dengan tawassut sebelum ini tersebut, dan hari ini kita nak berkongsi dengan para penonton. Masih lagi kita membicarakan tentang sifat lazimah, dan hari ini kita nak kongsi tentang sifat isti'la. Sifat isti'la kita perhatikan di skrin kita, iaitu dari segi bahasanya bermaksud meninggi, manakala dari segi istilah pula terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebutnya. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya, dan hurufnya ada 7 huruf. Khussa, dautin, qiz. Huruf istilah ada 7. Khussa, dautin, qiz. Apa dia? Kha, yang pertama kha, yang kedua sad, yang ketiga dad, yang keempat ghain, yang kelima ta, yang keenam qaf, dan yang ketujuh dha. Kalau kita perhatikan contoh ayat kita, iaitu pada ayat yang ke-155, ayat ke-155, fala yu'minuna illa qalila. Huruf qaf tu, qalila, bila kita sebut tu sifat dia terangkat lidah kita, terangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Qalila, dha, qa, ta, masya-Allah, sa, subhanallah. Jadi itu ada 7 huruf yang kita sentuh secara sepintas lalu. Tayyibatin, sama juga tayyibatin, contoh dia ayat 160, dan juga satu lagi pada ayat yang ke-160, contoh dia wa bisaddihim, terangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh praktikkan sebutan-sebutan huruf istilah ni. Ingat ada 7, khussa, dautin, qiz, di sambungan je lah. Kalau kita gabung cara-cara huruf tu, khussa, dautin, qiz, kha, satu lagi Jadi kita latihlah. Kalau dia tak terangkat sat, dia jadi nipis sat. Contoh kan, ihdinas siratal, tol, hujung lidah dia tak kena tol, dia tol, terangkat kan. Hujung lidah kita, pangkal lidah kita terangkat dekat langit. Mustaqim, kalau kim dia tak tebal lah, dia tak isti'la lah. Kim, kaf, mustaqim, terangkat, baru jelas. Jadi pentingnya pengajian Al-Quran ini, dia mesti face to face. I can see you and you can see me. Allah cakap orang banting pula. Maknanya boleh tengoklah face to face talaqi. Tapi dalam suasana sekarang ni online lah. Kita pun ada. Pada hari ini kita belajar sambungan yang semalam, iaitu berkaitan dengan sifat huruf, iaitu sifat disebut sebagai sifat isti'la. Sifat isti'la. Okey. Apa maksud sifat isti'la ni? Isti'la dari sudut bahasa meninggi. Dari sudut istilah tajwidnya, sifat isti'la ni bermaksud bila kita menyebut hurufnya akan terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas semasa menyebut hurufnya. Dan huruf ini dia akan menjadi huruf yang disebut sebagai huruf yang tebal, huruf yang tafkhim, kerana bersifat dengan isti'la.
Contoh huruf-huruf istilah ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terhimpun dalam rangkaian kata khussa dartin kiz. Cuba sebut kat rumah tu. Khussa dartin kiz. Huruf ini tak hafal tak apa, tapi bila kita sebut huruf-huruf ini, dia bersifat meninggi. Bukan maksud tinggi tu suara kita jadi kuat, bukan suara kuat, bukan maksud suara slow kuat, tidak. Suara kita ini akan menghala ke lelangit atas. Yatasa'adu fi al-hanakil a'la, suara kita tu. Contoh huruf, saya ambil satu huruf ayat kita yang baca tadi, wasaddun an sabilillah. Sa wasaddun an sabilillah. Wasaddun yang kita baca tadi pada ayat yang keberapa tadi? Wasaddun an sabilillah. Okey, mana huruf sa itu kita tak boleh baca wasad. Tak boleh baca wasaddun, tak boleh wasad, mesti kena baca wasaddun an sabilillah. Pada ayat yang ke 167, cuba kita lihat. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Sa tak boleh sebut sa. Kalau sa, huruf tu bersifat dengan mendatar, nipis. Adapun sifat istilah ni sa, pangkal lidah kita terangkat, dia daripada dalam, bukan daripada mulut. Ramai juga yang menyebut, bila sebut sa dia sebut so dengan mulut. Yang menjadi istilah sifat yang tinggi tu bukan mulut, ia berkaitan dengan pangkal lidah kita terangkat. Sa, suara kita tak keluar daripada mulut kita, suara kita menghala ke atas. Sa dia bukan so waso, tu tak jadi. Dia wasaddun, sa dalam. Macam kita kata bahasa Melayu, kalau kita sebut orang, tu mulut, dia kat dalam. Kat situ beza dia. Wasa. Dan beberapa contoh tadi, khalidina fiha, kha, tengok, bukan ho di dalam. Kha. Kenapa bunyi tu? Kerana pangkal lidah kita itu dia terangkat, menyebabkan suara kita menghala ke atas. Khalidi, bukan kha. Ada yang sebut khalidi pada ayat yang ke-169 tu. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa tariqa, satu. Kemudian jahannam khalidi. Illa tariqa jahannam khalidi.